Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amar Gemirin Azri, Ibu Matrik 10 DIB 22F1034. Kumpulan saya akan membuat pembentangan tentang Perjanjian Inggeris Belanda 1824. Bagi saya memulakan pembentangan ini, saya akan menceritakan dulu terlebih dahulu definisi Perjanjian Inggeris Belanda 1824. Perjanjian Inggeris Belanda 1824 juga dikenali sebagai Perjanjian London 1824. Perjanjian ini ditandatangani untuk mengatasi masalah antara Inggeris dan Belanda di mana hubungan mereka sentiasa dalam keadaan tegang di samping adanya kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Termeterainya perjanjian ini merupakan peristiwa paling penting dalam sejarah tanah Melayu. Saya akan mulakan dengan soalan saya, iaitu soalan 1. Faktor-faktor termeterainya perjanjian Inggeris Belanda 1824. Terdapat 3 poin utama yang menjadi poin utama dalam faktor-faktor termeterainya perjanjian Inggeris Belanda 1824, iaitu persaingan perdagangan di timur, dasar persahabatan Inggeris Belanda di Eropah, dan masalah kewangan Belanda. Kita masuk ke poin pertama, iaitu persaingan perdagangan di timur. Sejak kedatangan pihak Belanda dan British Timur, terutamanya di Asia Tenggara pada awal abad ke-17, kedua-dua pihak mereka sudah tidak mempunyai hubungan yang baik. Perselisihan sentiasa timbul atas dasar perdagangan yang diamalkan, iaitu sikap Belanda yang menjalankan dasar ingin monopoli perdagangan di Asia Tenggara, manakala Inggeris berpendapat semua bangsa mempunyai hak dan kebebasan untuk berdagang. Poin yang kedua, dasar persahabatan Inggeris Belanda di Eropah. Bagi British, persahabatannya dengan Belanda penting dari segi pertahanan keselamatan. Ini sebabkan kedudukan antara Belanda dengan British adalah berdekatan. British sedar bahawa Belanda dapat menentukan masa depan British. Oleh itu, pihak British benar-benar mengharapkan bantuan dan persahabatan dari Belanda untuk menentang musuh. Poin yang ketiga, iaitu masalah keuangan Belanda, iaitu poin yang terakhir. Negara Belanda menghadapi krisis keuangan yang amat teruk akibat daripada Perang Napoleon. Belanda telah kehilangan perusahaan perkapalan dan perdagangannya yang diambil oleh ahli Britain. Untuk menyelesaikan masalah hutang ini, Belanda telah mengambil langkah untuk berunding dengan British bagi mencapai satu persefahaman melalui perjanjian selain mengelakkan pertempuran daripada berlaku. Sekian sahaja daripada saya akan serahkan kepada rakan saya, iaitu Fikri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fikri bin Azman, 10 DIB 22F1008. Terima kasih kepada kawan saya, iaitu Ahmad. Seterusnya saya akan menjawabkan soalan kedua, iaitu kesan perjanjian Inggeris Belanda 1824 terhadap raja-raja Melayu dan alam Melayu. Poin yang saya telah dapat iaitu pembahagian kepulauan Melayu kepada dua lingkungan pengaruh, iaitu pengaruh British dan pengaruh Belanda. Yang kedua adalah perpecahan Empire Johor. Yang ketiga adalah hubungan Inggeris Belanda di timur. Bagi pembahagian kepulauan Melayu kepada dua lingkungan adalah kepulauan Melayu dibahagikan kepada dua lingkungan, iaitu pengaruh kepulauan Melayu dipisahkan kepada dua lingkungan, Singapura dan negeri-negeri di utara. Seterusnya, Selat Singapura menjadi hak Inggeris
sementara Sumatera dan wilayah selatan Selat Singapura menjadi hak milik Belanda. Akibat pengaruh itu, kuasa Inggeris dan Belanda telah berjaya meluaskan pengaruh masing-masing tanpa gangguan mana-mana pihak. Yang kedua adalah perpecahan Empayar Johor, iaitu melalui perjanjian ini Empayar Johor telah mengalami keruntuhan dan perpecahan kepada dua bahagian, iaitu Singapura dan tanah besar Johor diperintah oleh Sultan Hussein dan diletakkan di bawah pengaruh Inggeris. Sementara itu, Kepulauan Riau Lingga diperintah oleh Sultan Abdul Rahman dan berada di bawah pengaruh Belanda. Pada itu, Pahang pula telah membebaskan diri daripada Empayar Johor dan diperintah oleh keluarga bendahara. Kebangkitan itu, keluarga Temenggung di Johor bermula pada tahun 1855. Apabila Sultan Ali telah menyerahkan takhta itu, kerajaan kepada Temenggung, iaitu Ibrahim, sebagai ganti rugi di atas kehilangan kuasa. Sultan Ali dibayar pencen dan sebidang tanah yang terletak di antara Sungai Muar dan Sungai Kesang. Sementara itu, pada bulan Ogos 1824, Singapura telah dipisahkan dan Johor pada itu dijadikan tanah jajahan Inggeris. Yang ketiga adalah hubungan Inggeris Belanda di timur. Pada kejadian itu, pertelingkahan di antara Inggeris dan Belanda di timur masih berterusan sehingga kerana Belanda tidak mematuhi perjanjian, Belanda masih terus mengamalkan kaedah monopoli rempahnya di Hindia Timur dan masih mengenakan cukai yang tinggi kepada pedagang-pedagang di Inggeris yang berlabuh di pelabuhan Betawi. Perselisihan itu antara Inggeris dan Belanda juga berpunca dari masalah labuan yang telah diserahkan oleh Sultan Brunei kepada HHTI. Pada tahun 1846, Belanda membantah tindakan itu, menganggap labuan adalah bawah pengaruh mereka, iaitu di selatan Selat Singapura. Perbalahan itu diselesaikan apabila Inggeris dapat membuktikan kedudukan labuan. Inggeris juga tidak berpuas hatilah dengan atas keengganan pihak Belanda itu. Kegiatan perlawanan di perairan Kepulauan Melayu, Belanda pula bertindak menghapuskan kegiatan lanun-lanun di perairan Hindu Timur. Hanya pihak Inggeris sahaja yang berusaha keras untuk menghapuskan lanun di kawasan Selat Melaka dan Selat Sunda. Keadaan ini telah menyebabkan Inggeris terpaksa membelanjakan wang yang agak banyak untuk menghapuskan kegiatan lanun. Sekian daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada Saiful. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saiful Amin bin Syaruddin dengan nombor matrik 10 DIB 22F1032. Terima kasih kepada saudara Fikri. Dengan ini saya akan menerangkan tentang strategi Inggeris dalam menguatkan pengaruh penguasaannya di tanah Melayu selepas perjanjian Inggeris-Belanda pada tahun 1824. Inggeris mempunyai banyak peluang dalam meluaskan pengaruhnya di tanah Melayu. Inggris juga bebas meluaskan pengaruhnya di tanah Melayu tanpa gangguan mana-mana pihak melalui perjanjian ini. Inggris mempunyai 3 buah pertempatan, iaitu di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka.
Dan pada akhirnya 3 negeri ini juga dikenali sebagai negeri-negeri selat pada tahun 1863. Seterusnya, Inggeris menguasai laluan perdagangan di Selat Melaka. Perdagangan telah menjadi nadi yang mewujudkan kemakmuran ekonomi kepada kerajaan Melaka. Dengan kedudukan Melaka yang menguasai seluruh kawasan perdagangan di Selat Melaka, selain menjadi kawasan politik, ia juga telah menjadi kunci ekonomi terbesar di Nusantara. Para pedagang dari seluruh dunia termasuk Arab, Parsi, India, Cina dan alam Melayu telah mengunjungi Melaka dan menjadikan Melaka sebagai pusat dunia dalam perdagangan, iaitu pertukaran barang. Dengan ini, Inggeris telah dapat menguasai satu pusat perniagaan bebas yang makmur di tengah-tengah kawasan yang dahulunya begitu lama dikuasai oleh Belanda. Dengan menguasai semenanjung tanah Melayu dan Singapura, dengan menguasai semenanjung tanah Melayu dan Singapura, Inggeris dapat dengan menguasai semenanjung tanah Melayu dan Singapura itu, maka jalan perniagaan timur dan barat terbuka seluas-luasnya kepada pihak Inggeris. Ini membolehkan pihak Inggeris mendapat keuntungan besar daripada sektor perdagangan tersebut. Kesimpulannya dekat sini, Inggeris ni dia nak menguasai tanah Melayu bermula dengan kawasan perdagangan di Melaka. Sebab apa? Sebab kawasan perdagangan ni selalunya menjadi tumpuan untuk mengembangkan dia punya ekonomi, mengembangkan Inggeris punya sistem pemerintahan dan sebagainya. Oleh itu, saya serahkan pembentangan ini kepada saudara Ashraf. Terima kasih kepada Saiful Amin. Saya Muhammad Ashraf bin Abdullah, nombor metrik 10 DIB 22F 1070. Saya ingin membentangkan tentang Pulau Batu Putih. Pulau Batu Putih merupakan sebuah batu tunggul yang mempunyai keluasan sebuah padang bola sepak. Terletak di Selat Singapura yang menghadap ke arah Laut Cina Selatan. Rumah api Hosberg yang terdapat di tunggul batu ini dibina oleh pihak British pada 1851. Ini merupakan peta terletaknya Pulau Batu Putih. Pulau Batu Putih. Malaysia memasukkan Pulau Batu Putih dalam sebahagian daripada perairannya berdasarkan peta Malaysia yang dikeluarkan pada tahun 1979. Singapura pula mendakwa Pulau Batu Putih sebahagian daripada miliknya. Kedua-dua negara bersetuju menyelesaikan masalah ini. Diselesaikan melalui Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ pada 6 November 2007 di The Hague di Belanda. Malaysia dan Singapura melalui Menteri Luar masing-masing bersetuju menerima apa-apa keputusan ICJ. Keputusan ICJ, Singapura mempunyai hak kedaulatan ke atas Pulau Batu Putih, sementara Malaysia mempunyai hak kedaulatan ke atas Middle Rock. ICJ dalam keputusannya memutuskan bahawa kedudukan South Ledge hendaklah ditentukan menerusi rundingan antara Malaysia dan Singapura bagi menentukan di perairan negara manakah ia terletak. Seterusnya ialah implikasi hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik antara Malaysia dan Singapura dijangka terus terjalin erat meskipun ada pasang dan surutnya. Sebarang keputusan yang diputuskan oleh ICJ tidak boleh dirayu lagi. Sebagai rakyat negara yang bertamadun dan bernaung di bawah panji Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, kita haruslah menerima keputusan ICJ itu.
Okey, sekian saja dari saya. Terusnya saya akan melepaskan kepada Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk bintangan yang tadi itu Ashraf. Nama yang diberi ialah Muhammad Azim Hazlami bin Hazmi dan nombor matrik saya ialah 10DB22F1042. Untuk bahagian yang terakhir, saya akan menentangkan tentang pengajaran yang boleh diambil dan kesimpulan secara keseluruhan tentang perjanjian Inggeris Belanda 1844 ini. Untuk poin yang pertama ialah kita perlulah melindungi tanah air daripada pengaruh anasir luar. Hal ini kerana kita perlulah melindungi hak milik dan sumber kekayaan alam di dalam negara kita. Selain itu, kita perlulah melindungi adat rasam dan adat istiadat yang telah ditetapkan semenjak zaman pra-kolonial lagi. Contohnya macam orang Melayu dahulu berjabat tangan dan menundukkan badan ketika berlalu di hadapan orang yang lebih tua. Sebagai contoh, Belanda berpendapat bahawa mereka haruslah menandatangani perjanjian dengan British supaya dapat meningkatkan pengaruh di negara mereka. Okey, untuk poin seterusnya ialah menyelesaikan masalah secara aman dan damai. Belanda menyerah loginya. Okey, untuk poin yang seterusnya ialah menyelesaikan masalah secara aman dan damai. Contohnya, Belanda menyerah loginya pada India dan serta hak istimewanya pada British. Belanda juga membayar British sebanyak 100,000 pound sterling sebagai hutang piutangnya. Okey, untuk poin yang terakhir ialah mengetahui niat musuh yang sebenar. Sebagai contoh, British menuduh Belanda melanggar syarat-syarat perjanjian, tetapi terpaksa menelan hakikat ini dan terus memberi bantuan kepada Belanda dan memastikan bahawa Belanda benar-benar menjadi sekutu yang dapat menyumbangkan kekuatan British, terutamanya di Eropah. Okey, secara konklusinya, kita tetap tidak boleh mempercayai pertolongan yang diberi daripada mana-mana pihak, terutamanya anasir luar, kerana matlamat mereka mungkin akan membawa keburukan terhadap negara kita sendiri. Oleh itu, kita perlulah sentiasa berhati-hati ketika membuat keputusan yang amat penting, terutama yang melibatkan hal-hal negara ini, agar tidak terpengaruh oleh tipu daya anasir luar. Itu sahaja daripada kami semua dan kami berharap agar anda semua dapat mengambil iktibar-iktibar yang penting daripada peristiwa ini. Dan sekian sahaja daripada kami berlima. Terima kasih.